Assalamualaikum dan selamat sejahtera Profesor. Kami di kumpulan 3 akan menerangkan tentang budaya New Zealand dan nilai individualisme. Ahli kumpulan kami dianggotai oleh 6 orang, iaitu Abang Alif bin Abang Hondan, iaitu saya sendiri, Puan Jida anak Juing, Encik Kenawang anak Januari, Encik Muhammad Izzuan Afifi bin Suhaimi, Encik Muhammad Ikram bin Muhammad Yusof, dan Puan Siti Rita binti Amari. Bagi tajuk budaya New Zealand nilai individualisme, saya akan kenalkan pengenalan untuk pembentangkan kami. Pengenalan pertama adalah pendidik ilmu sosial menggunakan dimensi-dimensi budaya yang dikembangkan oleh Hofstede 1980 dan Hofstede dan Bond 1988 dalam Kikman 2006 untuk mengukur budaya sesuatu masyarakat atau negara. Dimensi-dimensi tersebut adalah orientasi sosial, individualisme, kolektivisme, orientasi jarak kuasa, orientasi ketidakpastian, orientasi matlamat, kelakian dan kewanitaan, dan orientasi masa. Walaupun terdapat beberapa kritikan mengenai pendidikan Hofstede, terutamanya mengenai isu tentang generalisasian dimensi 1988, ramai penyelidik masih menggunakan rangka kerja ini apabila mengkaji pengaruh silang budaya terhadap sikap dan tingkah laku. Terdapat 6 dimensi nilai budaya oleh Hofstede, iaitu 1. Indeks jarak kuasa, 2. Kolektivisme dan individualisme, 3. Indeks penghindaran ketidakpastian, 4. Kewanitaan dan kejantanan, 5. Orientasi jangka pendek dan jangka panjang, dan terakhir sekali 6. Kekangan dan kesungguhan. Okey, bagi slide yang seterusnya saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya lain untuk menerangkan. Sekian, terima kasih. New Zealand adalah sebuah negara pulau di barat daya Lautan Pasifik. Negara ini secara geografinya terdiri daripada 2 daratan utama, iaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan. New Zealand juga mempunyai banyak pulau yang lebih kecil. New Zealand adalah sebuah negara yang terdiri daripada 2 pulau utama yang bersaiz 2/3 California, berada di bahagian belakang lautan terbesar di bumi. Negara ini pernah dijajah oleh Britain. Justru New Zealand adalah sebuah negara yang mempunyai budaya yang sangat berbagai dan berbeza. Maksud individualisme dan kolektivisme. Individualisme bebas daripada kewajipan kolektivisme, tetapi kolektivisme hidup dalam masyarakat di mana lahir dan seterusnya disepadukan ke dalam kumpulan yang kuat dan bersatu dengan ikatan kolektivistik. Ini menunjukkan bahawa individualistik melihatkan masyarakat, sosial dan norma kumpulan adalah lebih longgar. Justru itu, dalam budaya individualisme atau individualistik, individu akan menjaga diri mereka sendiri dan lebih mementingkan diri sendiri berbanding masyarakat lain atau kumpulannya. Dalam budaya ini tidak memberi penekanan yang besar kepada kumpulan. Ia lebih kepada budaya saya, bukan yang budaya kita. Budaya jenis ini boleh digambarkan sebagai tidak harmoni dan terdapat kontroversi dan serta konflik. Secara ringkasnya, individualisme adalah prinsip atau tindakan yang menekankan kebebasan atau sifat-sifat individu seseorang, manakala kolektivisme adalah pegangan hidup yang mementingkan hak milik bersama dalam semua kehidupan. Kedua-duanya adalah sangat bertentangan antara satu sama lain. Dimensi nilai budaya individualisme New Zealand. New Zealand berada dalam skor 79 pada dimensi budaya individualis. Warga New Zealand lebih suka dipanggil dengan nama keluarga atau gelaran kehormat mereka seperti Dr.
atau profesor, sehingga mereka mencadangkan tahap yang lebih biasa untuk memanggil mereka dengan nama pertama mereka. Budaya masyarakat dan pekerja hanya bertanggungjawab untuk diri mereka sendiri dan keluarga terdekat mereka. Mereka menetapkan objektif jangka panjang dengan perancangan dan berjalan ke hadapan dengan pendekatan yang sistematik untuk kepentingan setiap rakyatnya. 4 aspek dimensi nilai budaya individualisme New Zealand. Pertama, aspek pendidikan. Yang kedua, sifat bekerjasama masyarakat New Zealand. Yang ketiga, kepimpinan dalam budaya New Zealand. Dan yang keempat, pengaruh agama New Zealand. Aspek yang pertama adalah aspek pendidikan di New Zealand. Keluarga merupakan kumpulan yang banyak menyumbang kepada ahlinya dalam memastikan anak-anak mendapat pendidikan yang sempurna di New Zealand. Dimensi budaya individualisme dapat dilihat di negara New Zealand melalui pendidikan. Sistem pendidikan di New Zealand mempunyai 3 peringkat, iaitu yang pertama awal kanak-kanak, yang kedua sekolah dan yang ketiga universiti. Yang seterusnya adalah sifat bekerjasama masyarakat di New Zealand. Dalam perkembangan yang sama, masyarakat di sana hak bersuara orang ramai menjadi konsep demokrasi. Ia bagi memastikan orang ramai didengari dan kerajaan melayan secara adil. Amalan bekerjasama masyarakat New Zealand telah dipraktikkan sejak dari dahulu lagi hingga sekarang kerana mereka percaya bahawa nilai bekerjasama mampu membawa kepada kemajuan negara dalam pelbagai aspek. Dari segi sosial, orang New Zealand lebih memberi penekanan kepada hubungan sosial. Terima kasih. Pimpinan dalam budaya New Zealand. Mereka melantik Perdana Menteri yang dipilih sebagai ketua parti dengan majoriti berikutan undi nasional. New Zealand adalah sebuah negara yang terkenal dengan membuat perubahan dasar dan pengurusan yang menyeluruh berdasarkan teori, iaitu sebahagian besarnya ialah pada ekonomi. Walaupunlah dimensi individualisme tinggi di New Zealand, rakyat negara tersebut tetap memberi sumbangan kepada negara mereka. Pengaruh agama di New Zealand. Tidak ada agama negeri di New Zealand, tetapi agama utamanya ialah Kristian. Dengan 38% penduduk mengenal pasti diri mereka sebagai Kristian. Agama tradisional Maori masih mempunyai beberapa pengikut, tetapi ramai orang Maori memeluk agama Kristian selepas penempatan Eropah di New Zealand. Dalam perkembangan yang sama, agama-agama lain bebas menjalankan agama masing-masing dan tidak berlaku diskriminasi yang melampau di New Zealand. Kesimpulannya, New Zealand adalah masyarakat peralihan yang dikuasai oleh satu pihak oleh budaya tradisional yang di sisi lain oleh budaya moden. Nilai budaya adalah andaian bersama tentang apa yang betul, baik atau penting. Nilai sebenarnya membimbing tingkah laku dan tindakan manusia sama ada dia mengaitkan dirinya dalam kebanyakan situasi dalam kehidupan. New Zealand juga merupakan salah satu negara yang paling pelbagai budaya di dunia, tetapi terdapat kesedaran yang semakin mengingat bahawa kepelbagaian sosial semua bentuknya menjadi lebih kompleks dan saling berkaitan. Sekian, terima kasih.